TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya, hos anda, Fizi pada hari ini. Hari ini, Abang Fizi nak pesan kepada semua calon SPM, apa kata sediakan nota dan juga pen untuk sama-sama kita ulang kaji tentang kerja pipe domestik pada hari ini. Baiklah, sebelum tu jom kita berkenalan dengan cikgu kita pada hari ini. Siapa cikgu kita ya? Cikgu! Cikgu! Baiklah, bersama-sama kita Cikgu Anim daripada SMK Bangsa Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat Fizi. Sihat. Dan kami tidak berdua dalam studio. Kami bersama-sama dengan jurubahasa isyarat kita, bersama-sama dengan Cikgu Zaimi Zainal Abidin daripada SMK Putrajaya Persin 18-1 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Baiklah, calon-calon SPM hari ini, Abang Fizi harapkan anda dapat menumpukan 100 perhatian anda kepada apa yang bakal kita ulang kaji pada hari ini. Silakan Cikgu Anim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu di luar sana. Cikgu harap apa yang Abang Fizi sampaikan tadi dah bersedia dengan pen dan kertas buku nota semua untuk mencatat semua tips daripada cikgu hari ini. Okey, sebelum kita memulakan kita punya pecutan SPM pada kali ini, mari kita sama-sama membacakan doa belajar supaya ilmu lebih berkat masuk ke dalam jiwa sehinggalah SPM nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Sama-sama kita aminkan. Baik Cikgu, silakan Cikgu. Baiklah, Cikgu seperti yang Cikgu Fizi tadi dah cerita, nama Cikgu Anim binti Arifin. Cikgu mengajar di SMK Bangsa. Cikgu dah lama dah dalam bidang kerja pipe domestik selama 17 tahun dan harap kita bersama-samalah berkongsi ilmu pada hari ini pada semua calon SPM 2022. Okey, kita berkenalan dahulu dengan kertas SPM kertas 1 ni. Baik Cikgu. Okey, kertas 1 ni kita ada dua bahagian ya Fizi. Bahagian A, bahagian B. Bahagian A ada 15 soalan, manakala bahagian B ada 4 soalan. Markah untuk bahagian A 60 markah, bahagian B 40 markah. Total berapa Fizi? 100 Cikgu. Bagus Fizi, pandai mengira. Mestilah kita kena mengira Cikgu. Tempoh kita menjawab 2 jam. Lama tu semua anak-anak. Jadi jangan sia-siakan masa tu, jawab seboleh yang baik, sehabis baik yang boleh. Okey, konstruk kita selalunya soalan bahagian A dan bahagian B ni selalu kita akan mengingat, memahami, okey, mengaplikasi, menganalisis. Kemudian kita membuat penilaian dan juga kemahiran mencipta. Nampak tak soalan KSSM ni kebanyakannya adalah soalan yang menguji calon SPM ni faham tak selama 2 tahun belajar dalam kita punya subjek ni. Jadi bila result tu keluar, memang akan dapat membuat penilaian murid ni sebenarnya bila mendapat pekerjaan adalah sesuai ke tidak dengan dia punya posting yang diminta. Maknanya kemahiran itu mengikut kemahiran yang sebenarnya dalam bidang kerja kita. Baik. Okey, seterusnya kita terus berkenalan dengan soalan bahagian A. Okey, bahagian A ada banyak bentuk soalan. Baik. Pertama, ya, Cik Fizi. Okey Cikgu, rasa macam dahaga dah Cikgu. Dahaga? Apa kata kita minum air dulu Cikgu? Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih kepada semua calon-calon SPM 2022. Anda sedang menonton Didik TV KPM dalam segmen Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Dan juga kita bersama-sama dengan Cikgu Anim, iaitu seorang guru daripada SMK Bangsa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hari ini sama-sama kita mengulang kaji, mengimbas kembali tentang kerja paip domestik. Baik, sediakan pen dan juga kertas, sama-sama kita bersama dengan Cikgu Anim kita. Cikgu, silakan Cikgu. Baik. Terima kasih Fizi. Okey, kita teruskan dengan soalan bahagian A. Bahagian A ni kita berkenalan dulu dengan aras yang rendah, iaitu padanan. Ini paling mudah sekali. Okey, apa tips yang cikgu nak bagi kepada calon-calon SPM? Baca daripada atas. Jangan terus tengok ruang jawapan. Okey, baca dahulu soalan. Tengok soalan ni. Jadual Act merupakan pernyataan kekuatan sistem terus dan tidak terus untuk bekalan air domestik. Okey, soalan padanan. Okey, jadi dia bagi A, B, C, D. Jawapannya A, guna tangki simpanan air. B, tekanan air tinggi. C, kos penyerahan murah. D, tekanan air stabil. Okey, tengok dia punya soalan. Ini dia punya simulasi dia. Apa soalan dia? Pilih dan kelaskan kekuatan sistem bekalan air tersebut pada ruang jawapan dengan menulis A, B, C dan D. Okey. Ada tak dia suruh tulis balik jawapan yang panjang-panjang tu? Tidak, Cikgu. Okey, dia suruh tulis A, B, C dan D sahaja. Okey. Mana A, mana B, mana C, mana kita padankan dalam ruang jawapan ni. Okey, kekuatan sistem terus. Kekuatan sistem tak terus. Jadi ingat semula. Sistem terus ni apa? Sistem tak terus ni apa? Okey, agaknya Fizi boleh jawab tak? Sistem terus tu apa? Dia terus je, Cikgu. Bagus. Dia terus saja daripada meter air terus je masuk dalam rumah. Kalau sistem tak terus, dia ada banyak halangan, Cikgu. Ya, betul Fizi. Dia banyak halangan. Dia kena melalui tangki dulu. Dari tangki turun baru pergi ke semua lekapan dalam rumah tu. Okey, sekarang dah tahu dah. Jadi, apa kekuatan sistem terus? Guna tangki simpanan air kah? Tekanan air tinggi ke? Kos penyelenggaraan murah? Tekanan air stabil? Apa jawapannya agaknya? Sudah tentulah kalau terus saja, dah tentu tekanan air dia tinggi, Cikgu. Yes, jadi B kita padankan di sini. Jadi kita tulis B kat sini. Kemudian apa kekuatan yang tak guna tangki ni lagi? Agaknya. Okey, yang ini dah tentulah dia kat sini. Ini automatik lah. Dah tahu dah kan guna tangki kan? Jadi A dah pergi kekuatan sistem tak terus. Tekanan air tinggi dah pergi sini. Kos penyelenggaraan murah. Agaknya kat mana agaknya? Dekat terus, Cikgu. Yes, sebab dia tak ada guna tangki. Jadi murah lah. Jadi sinilah jawapannya. Dan kekuatan yang tinggal, tekanan air stabil mestilah tidak terus. Tak kuat, tak slow. Dia stabil aja. Baik, Cikgu. Jadi sekarang semua murid dah pun menguasai soalan berbentuk padanan. Okey? So kita tengok seterusnya. Jadi tipsnya kat sini, fahamkan soalan. Baca 2 kali. Mana dia? Ingat semula. Daripada tips yang soalan tu bagi. Okey, kita terus pada soalan berbentuk benar atau palsu ataupun right pangkah. Okey, kat sini dia bagi satu simulasi ada rajah. Tengok betul-betul. Rajah Y menunjukkan sebahagian langkah kerja menyambung paip biji. Kata kunci menyambung paip biji. Tak ada kerja lain dah, menyambung aja. Okey, dia bagi rajah Y. Nampak dah paip biji ada sambung. Mesti tahulah ni apa nama soket ni, macam mana kerja menyambung tu mesti tahu dah. Berdasarkan rajah Y, tandakan right. Dia suruh tanda right pada penyataan langkah kerja menyambung paip biji yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan. Jadi mesti ada right dan pangkah pada jawapan. Katakan calon buat semua right, calon buat semua pangkah. Agak-agak fizik kita nak bagi markah tak?
Kalau betul cikgu, apa salahnya? Kan? Aha. Jadi jangan fikir benda tu. Okey, calon-calon semua ikut arahan. Ya. Ada right, mesti ada jawapan ada right. Kalau pangkah mesti ada yang tak betul pada ruang jawapan tu. Baik cikgu. Baik, sekarang kita tengok pula penyataan langkah kerja tu. Membersihkan bahagian luar hujung batang paip menggunakan kikir rata. Adakah itu kerja menyambung? Jawapannya, kalau menggunakan kikir rata, ada kena-mengena tak dengan kerja menyambung? Tak ada kan? Jadi, pangkahlah. Ini bukan kerja menyambung. Itu kerja melulas. Oh. Bersihkan paip tu. Bukan kerja menyambung. Melilitkan pita PTFE pada hujung batang paip. Nak sambung mesti? Ya. Betul jadi, cikgu. Kita right. Betul. Menyapu simen pelarut pada bahagian hujung batang paip. Ini paip biji. Kalau simen pelarut, selalunya kita tak guna untuk paip besi. Ya. Okey, jadi ini Salah cikgu. Jadi ingat mengetatkan sambungan menggunakan perengkuh paip. Dah sini terang-terang dah ada perkataan sambungan. Dan tentulah tentang kerja penyambungan. Okey. Ya. Jadi kat sini ada jawapan pangkah dan ada jawapan right. Okey. Jadi calon-calon mesti ingat tu. Jangan sesekali ada yang nak suka-suka pangkah je, kalau ada right pangkah mesti ada jawapan right dan pangkah tersebut. Itu tips dari cikgu ya. Faham cikgu? Okey, seterusnya kita tengok pula soalan bahagian A yang nak murid ni tahu betul atau salah. Okey, kat sini baca arahan dia. Sebahagian daripada pernyataan berikut berkaitan langkah-langkah menyambung bahan pepasang pada paip PE. Ini paip yang hitam tu paip PE. Tulis betul bagi pernyataan menyambung yang betul dan salah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, ini kerja menyambung. Perkataan menyambung. Jadi ingat. Jadi tengok dia punya pernyataan. Ingat semula paip PE. Kerja menyambung paip PE. Okey, masukkan nut pengunci paip PE pada bahagian hujung paip. Kalau nak sambung mesti ada nut pengunci kan? Ya, jadi cikgu. betul ke salah? Betul cikgu. Ya, bagus Fizi. Betul. Jadi tulis perkataan betul dekat sini. Okey. Sapu simen pelarut pada hujung paip PE. Paip PE guna simen pelarut ke nak sambung? Pakai cikgu. Pakai. Paip PVC je Fizi. Oh, PE. Yang hitam PE cikgu ya. yang hitam tu. Itu kita kunci-kunci je. Tak pakai cikgu. Salah ya, cikgu. betul tu. Jadi tulis salah. Ya. Tulis comel-comel. Supaya pemeriksa boleh baca. Salah. Masukkan gelang perapat di hujung paip PE. Ada gelang perapat sebelum nak sambung. Jadi jawapannya betul. Okey. Kemudian yang akhir, tandakan garisan lurus menggunakan pen marker. Macam mana nak guna pen marker paip hitam? Ya cikgu. Salah lah cikgu. Pada penyambungan bumper tak perlulah sebab paip PE kita hanya memusing sahaja. Kita tak ada gunakan garisan untuk buat penyambungan. Jadi sini salah. Okey, sama macam soalan right pangkah tadi. Mesti ada jawapan yang betul dan mesti ada jawapan yang Salah. Okey, harap semua murid fahamlah mana satu untuk tanda right, mana satu untuk bila nak menulis salah. Caranya ialah baca kita punya arahan soalan. Fahamkan kehendak soalan tersebut. Faham, Okey, Fizi? cikgu. Okey, kita teruskan soalan berbentuk isi tempat kosong. Nampak? Ini masih lagi senang kan soalan senang. Okey, dia dah bagi jawapan. Salin je balik dekat ruang jawapan tu. Tengok soalan dia. Jadual Y menunjukkan lekapan sanitari yang dipasang di dalam bilik air. Okey, ni lekapan sanitari disenaraikan, besen cuci tangan, tandas duduk, bidet. Berdasarkan jadual Y, padankan lekapan sanitari tersebut dengan contoh yang betul pada ruang jawapan. Okey, yang tadi, padanan tadi tulis ABC kan? Ya, cikgu. Yang ni salin semula. Okey, maknanya kena isi tempat kosong. Okey, tengok gambarnya. Agaknya gambar apa ni, Fizi? Gambar apa cikgu ya? Saya rasa macam
Tak tahu. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Gambar apa ni? Ini macam sinki juga. Tempat cuci tangan. Yes. Jadi cuci tangan. Kat sini ada kata cuci tangan. Ada cikgu, besen cuci tangan. Jadi tulis elok-elok, molek-molek tulis besen cuci tangan. Tulis besen cuci tangan. Gitu. Okey cikgu. Okey. Tip kat sini, jangan sesekali buat short form Fizi. Kita tak suka short form ni. Short form ni kalau dalam WhatsApp je kan kita kalau tulis. kita tertulis short form cikgu macam mana cikgu? Adakah tak dikira jawapan tu? Itu cikgu tak tahu sebab itu terpulanglah kepada pemeriksa kita. Okey, yang penting cikgu bagi tahu sini, jangan sesekali tulis short form sebab jawapan dah diberi Fizi. Betul. Salin sahaja semula. Sama macam jawapan yang diberi tu. Okey, itu tips dia. Baik. Kemudian yang ini, tahu tak ni? Ini tandas duduk cikgu. Jadi dah tahu dah salin ni. Tandas duduk, tulis elok-elok. Bagi clear tandas duduk. Agak-agak kalau nak jawab SPM, soalan SPM ni guna pensel ke pen agaknya Fizi? Dulu Fizi sekolah. Saya dulu guna pensel cikgu. Pensel? Tak boleh saya. Sekarang ya anak-anak calon-calon semua guna pen. Okey. Okey, yang terakhir tadi, yang ni dah tak ingat tadi. Apa yang jawapan yang tinggal? Bidet. Okey, itulah cara untuk menjawab. Kalau tak tahu ni gambar apa, pergi dulu jawapan yang anda tahu. Okey, mana yang awak tahu, tulis dulu. Dan mana yang tinggal yang awak tak ingat tu, tiba-tiba lost kan? Baru tahu, ini bidet. Okey, tulis bidet. InsyaAllah, bolehlah dapat markah penuh untuk soalan ni. Faham cikgu? Okey. Ya cikgu. Okey, kita pergi ke soalan berbentuk isi tempat kosong lagi. Tapi ini dia lain sikit. Ini untuk kita buat urutan. Okey, isi tempat kosong untuk urutan. Kita tengok soalan dia. Raja Z menunjukkan sebahagian langkah kerja memotong pipe PVC. Okay, ada gambar orang tengah potong. Dia potong guna apa tu Fizi? Gergaji cikgu. Ya, guna gergaji. Berikut ialah penyataan langkah kerja menggunakan alatan tersebut. Ni alatan ni tadi. Okey. Yang tidak mengikut urutan. Okey, dia bersepah-sepah. Sekarang baca langkah kerja tu. A. Memegang pipe PVC dengan tangan. B. Menolak dan tarik sehingga pipe terpotong. C. Letak mata pemotong pada garisan yang ditanda. D. Potong perlahan-lahan dengan menggunakan ibu jari secara perlahan-lahan. Soalannya, susun langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Nampak? Jadi, langkah satu agak yang mana agaknya? Okey, pertama mestilah kena pegang dulu batang pipe tu, betul? Ya cikgu. Okey, A. Langkah dua agaknya yang mana? Mestilah C cikgu. Yes, pandai Fizi. Dah letak mata pemotong, dah pegang, letak mata pemotong pada garisan, nak buat apa? Kita tolak dan potong perlahan ke antara B atau D ni? Ni yang confuse ni. Mana ni? Saya rasa D cikgu dulu mula-mula cikgu. Okey, potong perlahan. Okey, bagus. Kita potong perlahan. Gunakan ibu jari sebagai penanda supaya tak bergerak. Kemudian air sekali barulah kita tolak dan tarik hingga pipe terpotong. Okey, selesai kita jawab dah. Faham, soalan menyusun dengan isi tempat kosong. Itulah dia. Kita harapkan apa yang Cikgu Anim ceritakan pada hari ini dapatlah memberikan sedikit gambaran kepada semua calon-calon SPM kita yang akan mengambil SPM tak lama lagi. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton Didik TV KPM dan anda sedang bersama dengan saya Fizi dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Baiklah, hari ini sama-sama kita selusuri, kita ulang kaji iaitu kerja pipe domestik. Kita bersama-sama dengan Cikgu Anim Arifin iaitu penyelaras MPV kerja pipe domestik daripada SMK Bangsa Kuala Lumpur. Silakan Cikgu Anim. Okey, terima kasih Fizi. Kita teruskan dengan bahagian B. Okey, bahagian B ni adalah soalan aras tinggi kebat yang memerlukan murid menganalisis, memahami dan juga membuat aplikasi apa yang dah dibelajar
sepanjang 2 tahun dalam kerja paip domestik ni. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, yang ini dia cerita paip ni ada kebocoran. Tengok gambar. Okey, dia pun dah bagi tahu kebocoran pada paip fleksibel. Kemudian soalan dia, terangkan langkah membuka paip fleksibel yang bocor. Kemudian diberi markah 4 markah situ, terangkan langkah memasang paip fleksibel yang baru. Kemudian berikan cadangan bagaimana melakukan penyelenggaraan besen cuci tangan. Okey, kita tengok cara nak menjawab soalan ni. Kalau kita nak buat kerja penyelenggaraan, pertama sekali ini mesti penting. Mesti kena tulis ni. Wajib. Memang dah kita suruh hafal semua calon. Apa-apa nak buat kerja penyelenggaraan, baik pula tutup dulu punca bekalan air. Kalau tak tutup, apa yang berlaku, Fizi? Limpahan, cikgu. Ya, mestilah semua orang akan basah. Kena tutup dulu, kemudian barulah kita ceritakan cara nak tanggal paip fleksibel tu. Jadi, aplikasikan benda ni apa saja lekapan. Cara mestilah daripada bermula awal sehingga selesai kerja tersebut. Okey, macam ni longgar nut hexagon. Apa alatnya? Perengkuh besen, sebut kat situ. Longgar nut hexagon menggunakan sepana boleh laras. Okey. Kemudian tanggal paip fleksibel yang bocor dari penyambungan. Dah longgar, dan ni baru kita tanggalkan. Okey. Kita tengok pula, terangkan langkah memasang paip fleksibel yang baru. Tipsnya, kata kunci yang pertama, pastikan paip fleksibel dalam keadaan baik. Itu yang pertama. Okey, dapat paip fleksibel, cek dulu. Fleksibel bocor ke, jangan guna. Kita nak fleksibel yang baru. Apa sahaja alatan, apa sahaja bentuk soalan. Ini yang pertama. Mesti alat atau bahan tu dalam keadaan baik. Kemudian lilit pita, mula dah kita ceritakan kerjanya tu. Okey, lilit pita PTFE. Kemudian pada penyuan soket injap pun kita lilitkan secukupnya. Kemudian kita pasang, nak ketatkan guna apa, sebutkan nama alat perengkuh paip. Kemudian ketatkan penyambungan kemas, tulis seberapa banyak yang kamu tahu. Jangan fikir kalau 4-4 ajalah point. Jangan, tulis seberapa banyak yang kamu boleh tulis sehinggakan kerja itu selesai. Okey anak-anak. Jadi bila dah sambung, okey, dah ketat, okey, maknanya kerja tu selesai. Jadi ingat, kalau buat kerja penyambungan ke, kerja tanggal ke, semua mesti selesai. Okey, ini yang dia suruh bagi cadangan. Cadangan nak selenggara. Yang ini ramai calon-calon kita salah jawab. Dia ingat selenggara tu baiki semula. Tidak. Kita kena selenggara besen cuci tangan ni caranya. Selepas kita guna, kena cuci dia, bersihkan dia. Okey. Kemudian pastikan dalam keadaan baik. Ini semua apa saja jawapan cara nak menyelenggara besen cuci tangan tu diterima. Okey, pastikan dalam keadaan baik, lepas guna mesti bersih. Kemudian tengok perangkap ni sebenarnya kita perlu cuci. Okey, paling minimum seminggu sekali. Itu dia. Okey, kita tengok pula aplikasi soalan. Ini dia bagi situasi lama, tukar ke situasi baharu. Okey, yang ini kalau orang tengok, macam susah soalan ni. Tapi senang saja sebenarnya. Baca soalan ni. Okey? Dia, singki lama dia bentuk tunggal. Nak tukar ke singki baru bentuk berkembar. Jadi, apa soalan dia? Dia suruh tanggalkan singki lama, pasang singki baru, satu bahan satu alatan. Very easy sebenarnya. Jadi, jangan negatifkan minda tu. Baca, oh ini senang. Okey, boleh jawab. Okey, cara nak tanggal singki dapur yang lama, dan macam cikgu cakap tadi, tutup dulu punca bekalan air, kemudian terus buat kerja tanggal. Nak tanggal macam mana? Perangkap sisa tu tanggal, pilih kena tanggal, perangkap tu pun kena cabut. Jadi, sekarang kerja yang berat, yang seterusnya, pecahkan tabletop tu. Sebab ada gambar tabletop kan? Tu sebab kita kena rujuk balik gambar ni tadi. Tengok ada tabletop kat sini. Betul, cikgu. Jadi pecahkan tabletop nak guna apa? Mesin gerudi berkuasa tinggi, apa-apalah. Sebut aja apa-apa alat diterima. Keluarkan singki dapur tunggal dari kabinet tersebut. Faham, cikgu. Okey, sekarang kerja pasang singki baru. Sama juga cikgu kata tadi. Pastikan apa sahaja alat atau bahan lekapan yang kita nak pasang tu dalam keadaan baik.
Okey, sekarang tadi tunggal. Nak pergi ke double. Berkembar. Berkembar. Jadi jaraknya dah berbeza kan? Ya, cikgu. Jadi dia kena ukur pada singki berkembar yang baru tu, jarak dia untuk dapatkan pendakap punya jarak. Nah, kita pasangkan singki yang baru tu yang bentuk kembar tu. Kemudian pindahkan jarak tu pada dinding, pada kabinet tu, tandakan dengan pen penanda. Ceritalah macam mana pun, yang penting kerja tu berlaku. Kemudian tebuk pendakap tu punya lubang, okey. Guna apa? Mesin gurih tangan. Jadi kat sini mesti ada kerja dan mesti ada alat dia. Macam ni kerjanya pindahkan jarak. Apa alat dia? Pen penanda. Ini longgarkan skru, kerja dia. Guna apa? Pemutar skru. Ini yang kita selalu ulang-ulang kepada calon. Mesti ada kerja, mesti ada nama alatan dia. Kemudian tanggalkan pendakap lama tu kalau masih ada. Kalau dah cerita tadi, okeylah. Okey, sampailah kerja, pilih yang perangkap dan kita punya singki yang baru tu terpasang. Jadi bila dah pasang, mestilah kena pasang dia punya perangkap, pilih semua tu dan selesai kerja kita. Faham, cikgu? Okey, kita terus. Nyatakan satu bahan, satu alatan. Ini senang aja. Bahan pita PTFE. Apa alatan dia? Semua yang kita dah nyatakan tadi, tulis saja salah satu. Nak tulis semua pun boleh. Tak ada masalah. Ya. Faham, cikgu? Yang masalah ni kalau tak tulis saja. Jangan tak tulis. Tulis, jangan tak tulis. Okey, kita bagi soalan membaik pulih. Benda rosak. Tadi bocor, lepas tu pasang baru, ini rosak. Okey, kita tengok soalannya. Dia kata pilih berbibir rosak, tak boleh guna lagi. Tengok gambar tu. Oh, kat mana rosaknya? Kat sini dah tak ada pemulas dia. Okey, tengok soalan. Berikan 2 punca kerosakan. Kemudian cara nak tanggal pilih yang rosak, cara menguji kebocoran penyambungan, kan? Dan juga nyatakan satu amalan langkah keselamatan semasa buat kerja. Okey. Jadi punca benda tu rosak, cikgu bagi tip. Pertama, disebabkan oleh persekitaran. Dan yang kedua, tentang kecuaian. Itu kena ada. Kalau suruh nyatakan kerosakan apa-apa saja, lekapan ke, bahan ke, kalau rosak, 2 perkara tu mesti awak fikirkan. Okey. Pertama, tentang penggunaan orang yang guna. Rosak sebab orang. Kedua, tentang persekitaran. Jadi yang pertama ni dia kata pemula dipusing terlalu kuat, pengguna mengetuk pemula dengan tukul, jadi rosaklah. Betul je. Okey. Kemudian persekitaran, pemulas dah berkarat. Itu persekitaran. Kemudian cara nak tanggal yang rosak tu macam mana? Nampak tak? Sekali lagi tutup punca bekalan air, sentiasa diulang-ulang. Kemudian terus cerita cara nak tanggalkan benda yang rosak tu tadi. Longgarkan, okey, kerjanya longgar. Apa alat dia? Perengkuh paip. Pusing, nak ketatkan. Arah mana nak pusing, lawan jam. Keluarkan pilih. Dan seterusnya, kerja tu dah selesai. Okey, ini uji kebocoran. Dah pasang, mesti tengoklah sama ada kita punya penyambungan tu kemas ke tidak. Jadi pertama, buka punca bekalan air. Baik. Okey, tutup dulu pilih bibir sebab kita nak tengok penyambungan tu tadi bocor ke tidak. Kalau buka, dah tak boleh lah tengok kan. Jadi, seterusnya bila tengok tak ada air keluar, buka pula pilih bibir tu tadi, tengoklah kat pemulas ni air terkeluar ke, kadang pemulas tu rosak ke kan. Jadi ceritakan macam mana cara buat kerja kebocoran tersebut, ujian kebocoran tu. Okey, seterusnya langkah keselamatan. Yang ini pun sama, langkah keselamatan mestilah 2 kita punya situasi, iaitu pada diri sendiri dan persekitaran. Okey, persekitaran kat sini kawasan kerja selamat dinyatakan. Kemudian untuk diri sendiri, pakai pakaian kerja yang sesuai. Dan apa-apalah pada diri, ada yang cakap pakai glove, pakai kasut, pakai apa, semua diterima, tapi mesti ada 2 perkara ni. Kalau kat sini awak kata pakai boot, kat sini pakai ni, itu semua pada diri sendiri. Akan dapat 1 markah ajalah. Okey, yang penting 2 perkara ni, cikgu akan ulang-ulang, mesti pada diri sendiri dan juga persekitaran. Senang aja. Itu tips kita. Okey. Seterusnya kita pergi soalan menganalisis. Ini benda dah ada. Dia suruh kita fikir macam mana nak buat.
Okey, Encik Ahmad bercadang nak tambah bilik berserta tandas di rumah. Beliau berhasrat untuk guna paip plastik PVC. Okey, jadi dia dikeluarkan ini dia punya draftman pun keluarkanlah gambar. Okey, ni gambar nak pasang ni. Jadi pertama sekali untuk ini mesti dah tahu dah, ini mesti soalan taking off. Okey, iaitu ukur kuantiti. Apa yang perlu awak buat, calon-calon semua, tengok gambar pada rajah ni betul-betul. Okey, apa pipe yang digunakan? Okey, berapa saiz dia? Berapa panjang dia? Dia guna unit apa? Semua ni kena tengok. Okey, dah tengok gambar dah tahu. Oh, ini unit meter. Saiz pipe PVC tu 13 mm. Dah okey, dah tengok. Okey ni. Okey, dah kenal pasti pula semua simbol-simbol ni. Kenal, mesti tahu dah. Ini apa, ini apa, ini apa simbol tu. Okey, lepas tu baru kita boleh keluarkan boleh isi dalam borang ukur kuantiti. Pertama sekali, kat atas ni, untuk jawapan yang pertama, untuk ukur kuantiti, mestilah panjang pipe. Kita tengok semula gambar, tambah semua ni. Okey, semua pipe yang digunakan, berapa panjang dia, tambahkan, dah total semua, dah dapat. Okey, mesti tahu dalam unit meter, tulis saja sebab standard penulisan jarak, mestilah guna meter. Okey, kalau dalam mm, tolong bahagi 1000. Kalau unit sentimeter, bahagi 100. Ingat tu dalam kepala tu, calon-calon semua. Ingat, cikgu. Kalau meter je tak ada masalah, tambah aja terus. Kalau sentimeter, bahagi 100. Kalau milimeter, bahagi 1000. Supaya menjadi nilai dalam unit meter. Kemudian kiralah berapa siku yang digunakan, berapa kunci, dan cara penulisan sama aja. Siku sama, PVC 90, diameter 13 mm seperti yang diterangkan dalam spesifikasi. Ini perkataan standard. Semua ada perkataan seperti dalam spesifikasi. Jadi, tulis elok-elok, mesti tahu dekat bahagian mana nak tulis. Jangan salah ruang. Kemudian, pastikan ada pembahagi setiap penerangan bahan tu. Okey? Itu tips cikgu lah. Jadi tolong ingat, kalau soalan taking off, atas sekali mestilah jarak panjang pipe. Kemudian seterusnya adalah bilangan bahan tu. Kiralah kunci pipe ada berapa, ini kunci pipe, simbol kunci pipe. 1, 2, 3. Ada 3 tulis 3, ada 2 tulis 2. Kalau T ada berapa? 1. Jadi tulis conteng dekat tepi buku tu pun boleh. Jadi tak ada masalah. Kemudian yang penting dekat sini, kalau tak ada tajuk, alamak, tajuk kosong, tak tahu. Tip dia mesti ada perkataan ni. Penyambungan pipe PVC, ambil balik saiz dia, diameter 13 mm dalam satu sistem perpaipan. Mesti ada perkataan tu, sistem perpaipan. Sebab dekat bahagian itu dia nyatakan sistem terus tak terus kan. Jadi ini sistem dia lah. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan tentang beri idea. Ini soalan rancangan perniagaan. Okey, kat sini soalan dia tentang satu syarikat ni. Awak sebagai pengurus syarikat soalannya. Jadi awak pun bayangkan saya seorang pengurus syarikat nak jual pemanas air segera. Kena sediakan rancangan perniagaan. Okey, soalan dia, terangkan 2 tujuan rancangan perniagaan. Senaraikan 4 isi kandungan yang perlu dalam rancangan perniagaan. 2 perkhidmatan untuk syarikat bagi untuk menawarkan bagi tingkatkan jualan. Terangkan 2 strategi mempromosikan produk. 2 ciri untuk hasilkan rancangan perniagaan yang baik. Okey, ini jawapannya. Cikgu dah bagi dah. Dekat mana awak nak refer kat buku teks. Jadi, lepas ni jangan cakap tak ada buku teks. Kita sekarang guna buku teks digital. Boleh saksikan di muka surat 364. Jadi kat situ kamu boleh dapat jawapan dia. Okey, soalan kedua, awak boleh buka buku teks digital muka surat 365. Kat situ dah keluar dah jawapan dia untuk soalan tentang 4 isi kandungan tu. Kemudian perkhidmatan untuk meningkatkan jualan. Boleh rujuk muka surat 378. Kat situ berderet-deret jawapan dia. Ambil aja, okey? Kemudian untuk soalan yang 2 strategi promosi produk, buka muka surat 380. Kat situ semua dah ada jawapan. Jadi awak
fahamkan dan hafalkan apa promosi, cara promosi. Kemudian untuk 2 ciri hasilkan rancang perniagaan baik, buka buku teks muka surat 370. Okey, kat situ semua ada jawapan. Okey, ini soalan mereka letak. Ini ramai murid yang calon yang malas ni nak lukis. Tapi sebenarnya kalau kamu suka melakar, melukis, senang aja. Okey, dia bagi satu situasi tentang dewan makan. Suruh lakarkan kandungan yang dia bagi ni. Kedudukan tangki, sinki dapur kat mana, besen cuci tangan, kemudian larian pipe tak terus, kemudian larian pipe ke sinki tangki septik. Okey, tips dia dah bagi dah ni, dia punya tempat. Tips dia ialah kat mana nak letak tangki. Okey, tangki mestilah di kedudukan yang stabil. Jangan kamu lukis di luar daripada ruang dia punya ni, ruang jawapan ni. Ada calon dilukis kat sini, macam terapung aja. Okey, kemudian pastikan di tempat yang stabil dan lukiskan apa yang dia nak. Nak 3 sinki, nak 2 besen cuci tangan, ada tangki septik, buat lakaran. Mana sistem terus? Sistem terus dia pergi ke sinki dapur. Sinki dapur memang sistem terus dari meter. Nampak dari meter cikgu terus ke sinki dapur. Kemudian tak terus dari sinki pergi ke besen cuci tangan. Pergi ke tangki septik yang mana? Yang garisan putus-putus tu adalah untuk pipe sisa. Nampak beza kan? Jadi kalau boleh dalam peperiksaan bawalah pen merah, pen biru, pensel bawalah supaya kita dapat membezakan mana satu larian untuk sistem terus dan sistem tak terus punya garisan. Itulah dia di antara beberapa tips yang dikongsikan oleh cikgu kita pada hari ini. Baiklah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus kembali menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Fizi hos anda. Dan hari ini sama-sama kita pelajari balik kerja pipe domestik bersama-sama dengan Cikgu Anim Arifin, iaitu penyelaras MPV kerja pipe domestik daripada SMK Bangsa Kuala Lumpur. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Kita kembali semula. Sekarang kita terus ke segmen terakhir. Okey, untuk calon-calon untuk SPM, pertama sekali untuk menjawab soalan bahagian B ni, kita mestilah tahu tentang nama-nama komponen pada setiap lekapan. Ini yang selalu kita ulang-ulang kepada semua anak murid kita. Okey, bila ada cerita besen cuci tangan, kamu mesti tahu nama-nama komponen utama dalam besen cuci tangan tersebut. Mesti ada pilih bertiang, ada perangkap sisa, nut bulat, ada perangkap botol, ada nut hexagon, pipe fleksibel, ada nut hexagon juga. Tengoklah kedudukan dia tu. Jadi kamu mesti tahu semua komponen. Okey, kalau berkenaan tentang sinki dapur, ini yang perlu kamu tahulah. Kalau sinki dapur, pilih berbibir, bukan pilih bertiang ya Fizi. Yang besen cuci tangan saja kita guna pilih bertiang. Untuk sinki dapur kita akan guna pilih berbibir. Kemudian macam biasa ada perangkap sisa sama macam besen cuci tangan tadi. Ada nak bulat. Kemudian tengoklah jenis perangkap yang digunakan. Ada guna perangkap botol, ada perangkap es. Tengok gambar tersebut. Okey, seterusnya kalau cerita tentang tandas duduk, soalan berkaitan tandas duduk, ini komponen utama yang kamu perlu ingat atau hafal. Kita ada tangki simbah aras rendah. Kita ada kunci pipe, kita ada pipe fleksibel juga, ada tandas duduk dan kita ada pipe simbah di sini. Ini ramai murid selalu lupa tu apa namanya tu. Pipe simbah je ya. Pipe simbah, kita nak simbah air. Itu namanya pipe simbah. Senang aja. Itu pipe. Pipe untuk apa? Untuk simbah air. Pipe lagi simbah. Flush. Pipe simbah lah. Okey, kalau cerita tentang tandas cangkung. Mestilah kita guna tangki simbah aras tinggi sebab dia tinggi. Yang tadi aras rendah kan. Kemudian macam biasa pengetatnya ada nak bulat, pipe fleksibel. Tengok gambar tu. Pipe simbah pun ada tapi pipe simbah dia lebih tinggi lah. Kemudian ada mangkuk tandas cangkung sekali. Okey, kalau tentang injap, kalau tentang mangkuk urinal. Mangkuk urinal tahu Fizi? Tahu cikgu. Okey, tak payah sebut lah. Jadi kat sini ada injap tekan. Okey, untuk flush dia. Baik, cikgu. Kemudian perangkat sisa. Okey, ada mangkuk tandas, mangkuk urinal tu, perangkap botol lah. Semua ni
mesti tahulah. Jadi komponen yang tak ada pada yang lain ada injap tekan tu. Okey. Sekarang kita pergi panduan untuk menjawab soalan bahagian A dan bahagian B ni. Okey, panduan yang pertama, baca soalan 2 kali dan fahamkan. Teliti Dengar tu, raja. Ya, Fizi. Cuba jawab dan jangan tinggal kosong. Itu bahagian A. Jawab sahaja. Jangan fikir salah ke betul ke, jangan. Isi sahaja apa sahaja arahan yang diberi. So isi, so pangkah, so right. Okey. Untuk bahagian B, jangan fikir bahagian B ni susah tak nak jawab. Cuba juga jawab. Fahamkan soalan. Lihat markah yang diberi. Kalau banyak markah, banyaklah sebenarnya penerangan yang kamu kena bagi. Okey, kalau 4 markah dia kata, bagilah jawapan lebih daripada itu pun tak bertulis saja. Yang penting kerja tu selesai. Cikgu cakap tadi kan? Faham, cikgu. Semua kerja mesti ikut sekuen dia, ikut urutan dan selesai kerja tu. Kemudian jawab bentuk poin. Jangan tulis dalam bentuk perenggan. Kita untuk kerja part domestik ni, ini bukan soalan bahasa Melayu. Ini bahagian kita nak terangkan. Boleh, cikgu ya? Boleh, teranglah. Boleh campur-campur, cikgu? Campur. Yang penting ikut turutan dan kerja tu selesai. Okey? Okey, kebanyakan soalan bahagian ni selalunya kerja untuk pasang, tanggal, selenggara dan baik pulih. Jadi, fahamkan, cikgu kata itu sebab kenapa penting kamu kena tahu semua komponen pada lekapan tu. Kemudian berikan penerangan langkah kerja tu setiap satu. Ikut aliran kerja yang betul. Okey, sampai kerja tu terhasil. Seperti cikgu cakap tadi, ada kerja yang dibuat, ada alatan yang digunakan. Okey. Pastikan setiap langkah ada alatan, ada kerja dia sekali. Pastikan soalan diisi dengan jawapan. Jangan biarkannya kosong. Itu sebab pemeriksa ni seboleh-boleh nak bagi markah kat calon. Betul. Tak mau calon kosong markah. Okey. Jadi rasanya sampai situlah kita itulah punya dia ni. di antara panduan yang dikongsikan oleh Cikgu Hanim kita. Cikgu, rumusan cikgu dan juga pesanan cikgu kepada calon-calon SPM yang sedang menonton sukses SPM 2022 pejutan ini, cikgu. Silakan, Cikgu Hanim. Rumusan cikgu ialah sebenarnya SPM ni adalah satu platform untuk awak menunjukkan diri awak ni faham selama 2 tahun awak belajar. Apa yang awak faham? Apa yang awak pelajari selama 2 tahun tersebut? Soalan KSSM ni memang sebenarnya nak menunjukkan diri awak boleh buat kerja, faham, kemudian awak boleh menganalisis, awak boleh mengaplikasi, awak boleh menceritakan kerja membaik pulih. Kadang-kadang soalan tu tak ada dalam buku. Dia adalah mengikut pengalaman. Dan dia nak melihat calon tersebut sebenarnya tahu tak apa yang dia pelajari itu dalam aplikasi pada diri dia. Maknanya dia boleh buat tak kalau kat rumah dia sendiri. Itu sebab ada soalan bahagian B tentang aplikasi mengikut situasi tersebut. Jadi kat situ nampak tak? Jadi sebenarnya jangan takut untuk menduduki SPM, calon-calon semua. Sila pastikan 2 Mac nanti hadir ke sekolah sebab hari terakhir untuk SPM pada hari tersebut. Bangun awal 2:30 petang mesti dah ada dalam dewan. Okey, bersedia 2 jam. Gunakan sehabis baik 2 jam tersebut untuk menjawab. Cikgu kalau boleh, cikgu merayu jangan keluar awal semasa SPM berlangsung. Okey, cuba jawab. Pastikan kamu fikir mesti dapat A. Bila minta kerja nanti, nampak, oh saya ada kemahiran kerja part domestik. Jadi saya dapat A, maknanya saya ni very reliable. Boleh bekerja. Jadi memang kompeten. Ya, kompeten. Betul tu Fizi, perkataan kompeten tu. Saya memang kompeten. Jadi itu sebab kenapa kita keluarkan soalan-soalan berbentuk macam ni dalam KSSM. Nak menduga kita, murid ni adalah seorang yang betul-betul orang kata kompeten dalam kerja part domestik tersebut. Terima kasih kepada Cikgu Hanim kita atas amanat yang diberikan kepada semua calon-calon SPM dan Abang Fizi doakan anda berjaya ya. Terima kasih kepada Cikgu Hanim iaitu penyelaras MPV kerja part domestik daripada SMK Bangsa
Kuala Lumpur, dan terima kasih kepada cikgu jurubahasa kita, iaitu Cikgu Zaimi Zainal Abidin daripada SMK Putrajaya Persi 181 Putrajaya. Dan selamat berjuang kepada semua calon-calon SPM. Semoga sukses dalam SPM anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.